Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni akak berada dekat hutan mana entah. Ni bukanlah hutan, ni dekat kampung akak. Okey, sekarang hari ni actually akak nak tunjukkan apa yang selalu akak bawa dekat bawah seat akak ni. Okey, yang biasanya akak bawa bekal lah kan. Biasa ni bekalan makanan untuk kita. Tapi ni adalah bekalan makanan untuk kita punya jentera artillery. Apa yang akan selalu bawa. Okey, sekarang ni akan nak buka dekat beg yang kecil ni. Apa yang ada dekat dalam ni. Okey. Biasalah. Ni yang pertama. Penting ni. Mesti rock tag ni mesti kena bawa lah. Okey, betul tak? Ni kalau tak ada ni susah. Okey, yang kedua, biasa apa yang akan ada kat dalam ni, biasanya memang yang original tools yang telah diberi. Nampak? Dailing. Kan? Original punya. Alright, lepas tu apa yang akak lagi bawa? Ni. Biasalah dia ada kepala untuk kalau nak buka skru apa benda ke kan, dia ada kepala dia. Kita just tukar saja, tapi yang ni bagi akak kurang praktikal lah untuk akak, sebab dia bagi akak kalau nak pakai tu tempat yang open space okey, tapi kalau dekat bawah-bawah seat tu, kalau yang ni bagi akak tak sesuai. Tapi nanti akak tunjukkan ada lagi satu. Okey, yang kedua ni. Apa benda ni? Ni biasanya alam. Kalau akak park macam dekat tempat yang agak sunyi atau tempat yang akak rasa kurang selamat, biasanya akak pakai alam ni. Lock alam ni. Jadi dia macam apa, bila in case kalau berlaku pergerakan kita punya jentera, ada orang usik ke, ada orang apa, biasanya automatik alam ni akan berbunyi. Dia kuat lah. Okay. Yang ni dia ada dua, satu yang panjang dan satu yang pendek. Bila beli tu dia akan dapat dua macam ni lah. Kita tengok mana satu yang sesuai. Kalau tak silap akak, yang sesuai ni yang kecil ni. Okay, dia ada bateri dekat sini. Dia function dengan bateri. Lepas tu kalau dia tersentuh sikit, dia very sensitif. Tersentuh sikit dia akan bunyi pam pam pam. Memang kuat bunyi dia. Okay, ini sahaja yang ada dekat dalam beg kecil ni. Kemudian kita pergi beg yang lagi satu. Okay, apa ada? Sebab kebiasaannya tools ni memang akak selalu bawa in case kalau berlaku apa-apa ke, in case kalau akak tak boleh buat pun, ada orang yang tolong akak, dia yang boleh tolong. Okey, at least akak ada sediakan. Okey, sekarang ni akak nak tunjuk ni. Ni penting ni, sebabnya kita punya jentera ni dia tak ada kick starter. In case kalau bateri kita kong, kita boleh gunakan ni, apa? Jump starter ni. Jump starter ni dia bukan sahaja untuk jump starter, tapi dia boleh juga kalau kita nak pakai untuk cas handphone ke apa, dia ada USB kat sini. Lepas tu kalau yang untuk kita cas balik power bank ni, kita gunakan ni. Biasalah dia ada untuk kita masukkan ni, kita just cas sampai full lah. Kita make sure setiap kali melakukan perjalanan, kita kena make sure kan kita punya jumper starter ni memang full. Okey, kat sini dia ada kompas. Lepas tu dia ada juga light. Nampak? Wah, dia berkelip-kelip lagi. Dia macam kalau kita ada emergency ke apa, at least kita boleh pakai jumper starter ni sebagai light lah, in case kalau tu malam ataupun kita nak suluh kat bahagian-bahagian part mana artillery kita yang masa kita buka tu tak nampak, yang kita boleh pakai yang ni lah. Okey, dah off. Lepas tu, okey, ni dia. Okey, alat untuk kita in case kalau kita bateri kita ni, kita just sambung sajalah dekat
jumper ni. Okey, bukan kat sini tapi kat sini. Kita just sambung saja kat sini. Okey, bila kita dah sambung dan kita cantumlah kepada kita punya bateri tu. Biasalah hitam-hitam merah-merah kan. Lepas tu kita akan start kita punya jentera ni. Sama ada dia boleh berfungsi ke atau tak ke, ataupun memang kena tukar bateri yang baru ataupun apa, kita boleh tahulah kat sini. Jadi biasanya kalau kita start tu dia akan hidup lah. Lepas tu kita kalau in case kalau benda tu dah teruk, kita tukar sajalah ke bateri yang baru. Okey, selain pada tu, yang ni akak memang beli satu set, satu lagi untuk jam bateri, tapi lagi satu set akak boleh pump angin tayar. Okey, yang ni memang dia datang satu set. Dia pun sama juga, dia ada kabel kat belakang ni. Yang ni untuk biasalah untuk dekat tayar. Tapi kalau untuk ni, yang ni tadi kita boleh sambung dekat kita punya jumper starter tu. Lepas tu dia adalah dia punya tools kat sini, ada lagi yang lain kalau kita nak buang angin ke apa ke, dia ada kat sini. Okey. Yang ni untuk pump tayar. Akak beli hari tu dekat Shopee satu set. Okey, yang ni. Okey, dia ada, kita on saja, lepas tu nanti dia akan ada ni lah. Lepas tu kita just pump lah kita punya tayar tu. Okey, ini untuk pump tayar. Okey, lepas tu apa lagi yang akak ada? Ni dia yang akak cakap tadi. Tadi yang tools tadi tu dia straight kan, tapi hari tu akak dah beli dekat DIY. Kalau kat sini dia ada tulis kat sini dia ada 24 piece, ya. 24 piece, dia lebih kurang macam ni. Senang kalau kita nak pegang, kita just pegang sini. Pegang macam ni je kalau kita nak pusing. Sebabnya ada satu skru yang dekat hydraulic stand tu, dia punya nut dia tu susah sikit nak buka. Dia kena buka macam daripada atas tu lebih mudah. Sebab kalau kita pakai yang tools yang biasa tu, kita buka daripada tepi, agak susah sikit. Sebab akak dah pernah kena sekali. Jadi sebab itu akak mencari satu tools yang memang boleh dipakai untuk kita punya RT3. Yang ni senang saja nak pakai dia. Dia ada yang panjang ni. Just kita masukkan dekat sini. Kalau kita nak pendekkan, kita boleh pendekkan. Kalau kita nak panjangkan, just kita panjangkan in case kalau dekat tempat yang dalam. Lepas tu kalau nak pakai untuk buka skru, dia ada macam-macam untuk saiz. Kita just masukkan saja kat sini. Lepas tu kita just pusing je lah. Okay. Lepas tu kalau untuk buka nut, dia ada macam ni. Yang berlubang ni untuk buka nut. Tapi dia ada satu ni yang lain. Kita masukkan saja kat sini. Kemudian kita masukkanlah ni. Dan baru kita boleh buka. Dia ada saiz juga kat sini. Yang paling kecil sekali 6, 7, 8, 9, 10 tak silap akak. Dia ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi akak rasa untuk RT3 ni kita pakai yang nombor 10. Yang sesuai dengan nut untuk RT3, kita pakai nombor 10. Masukkan. Just kita pusingkan macam ni. Akak rasa yang ni very practical lah. Kalau untuk akak, dia lebih mudah untuk akak. Okay. Ni untuk kalau kita perlukan buka skru apa. Sebab dia kecil, just kita senang nak simpan, kita nak bawa dekat dalam kita punya box ni pun. So, dia memang just nice. Dia memang dah satu package. Okey, lepas tu apa pula yang akak ada? Ni. Tahu kan? Macam gula-gula pula kan? Ni cacing tayar. In case kalau flat tayar ke kat tengah-tengah jalan, so akak ada ni untuk bekalan. Akak secara terus terang memang akak tak boleh nak buat ni. Akak tak pernah lagi flat tayar. Jadi akak tak tahu nak buat macam mana. Cuma akak tengok saja dekat YouTube macam mana cara nak buat. Tapi in case kalau dekat tengah jalan ada orang nak tolong, dia boleh tolong. Yang pump akak dah ada pump dan kita boleh pakai yang ni kan. Kalau tak silap akak, yang ni kalau kita nak masukkan untuk besarkan nak lubang dia tu, dan ni untuk masukkan dia punya cacing tayar dan kita tekan. Dan lepas tu ada juga pisau in case kalau nak potong ni, bila yang lebih-lebih tu nanti kita boleh potong je. Okey, ni cacing tayar. Tapi ini sekiranya kalau, sebab akak tak tahu macam mana nak buat, in case kalau ada orang yang tolong dan boleh pakai untuk ni. Minta maaf.
Okey, sekiranya betul-betul akak berseorangan dan tak ada langsung orang yang nak tolong, ni, akak dah siapkan juga yang ni. Siap ada 2 tong dekat dalam ni. Yang ni untuk tayar sila inflator. Okay, kalau tiba-tiba RT3 ni flat tayar, akak tak reti nak pakai yang ni, tak confident macam mana nak pakai, jadi akak gunakan yang ni. Just buka dan push sajalah, dia akan masuk. Dan dia lepas tu kita tunggu beberapa minit. Dia ada instruction dekat sini, kita follow je instruction. Tunggu beberapa minit, nanti dia akan macam mengembang. Dan lepas tu kita boleh gunalah kita punya tayar tu. Tapi dekat sini dia ada juga syarat-syarat. Akak baca contohnya macam kat sini dia punya max speed dia 80 km per jam. Jadi kita tak boleh lebih daripada tu. Lepas tu kalau tak silap dia ada cakap lah untuk berapa lama kita boleh pakai. Jadi untuk sementara kita pergi ke workshop, akak rasa ini dah cukup baik lah. Okay, dia boleh jalan, akak tak silap, dia boleh jalan dalam berapa puluh kilometer. Macam tu lah. Okey, ini sahaja barang-barang yang akak selalu wajib bawa ketika akak ride pergi mana-mana. Benda ni memang dah ada je dekat bawah seat. Jadi dia memang dah penuh. Memang dah tak boleh isi dah benda-benda lain. Ya, isi benda ni je dekat bawah seat tu. Sebab kita punya jentera ni biasalah, kadang-kadang ada masalah yang tertentu kan. At least benda ni dapatlah membantu sedikit. So, inilah dia. Kau isi satu beg yang besar, satu beg yang kecil. Letak dekat bawah seat. Okey, akak rasa cukup setakat ini saja. Seperti biasa, pesanan khidmat masyarakat. Kalau jumpa akak dekat jalan raya, jangan lupa pin pon. Kalau jumpa akak dekat YouTube channel ni, jangan lupa tekan butang loceng subscribe. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.